Malaysia hari ini kini kembali. Jadi mungkin ada di antara anda yang tengah nyanyi lagu Datuk Syed tadi. Okey, kejap lagi boleh nyanyi seorang nyanyi. Tapi sekarang ini kita nak bercakap tentang kesihatan. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa hari ini kita nak bercakap tentang kesihatan. Tajuknya adalah sakit lutut. Jadi mungkin ada di antara anda yang mungkin mengalami masalah sakit lutut. Sebab apa? Sebab sakit lutut ni kadang-kadang ianya bukan sahaja mengganggu pergerakan kita, malahan mengganggu juga aktiviti-aktiviti seharian kita. Dan untuk pengetahuan anda juga, wanita memang berisiko tinggilah mendapat sakit lutut ni, bukan saja lelaki tapi kenapa agaknya wanita ni berisiko lebih mendapat sakit lutut ni berbanding lelaki? Kejap lagi kita akan bersama dengan pakar. Jadi terus saja kita ingin bersama di studio kami, kita bersama dengan doktor, ataupun kita kenalkan dulu di kiri saya dululah Profesor Madya Dr. Muhammad Nizlan Muhammad Nasir, pakar bedah dan ketua unit kecederaan sukan dan pembedahan artroskopik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM Sedang. Okey, dan di ujung sana kita bersama dengan Dr. Izwan Zuhrin Abdul Malik, pakar perubatan pemulihan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia. Dan bukan kita ada dua orang tetamu yang ada dekat sini, Anim juga ada di ujung sana bersama dengan pakar fisioterapi. Okey, silakan Anim. Ya, saya bersama dengan Nurul Wafikah Azman di sebelah saya selaku pegawai pemulihan perubatan fisioterapi Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM Universiti Putra Malaysia, dan juga Khairul Anwar Osman merupakan juru pulih perubatan dalam bahagian anggota. Kedua-duanya daripada hospital yang sama. Tapi sebelum kita nak buat demo, pastilah kita nak tahu apakah isu ataupun kondisi yang boleh berlaku berkaitan dengan sakit lutut. Afad mungkin akan mulakan apakah yang dikatakan tentang kondisi sakit lutut. Okey, kalau nak bercakap tentang kondisi sakit lutut ni, Dr. Nizlan lah mungkin boleh terangkan kepada kita. Sebab kadang-kadang kalau kita sakit lutut ni bercakap ni, kadang macam khususnya orang yang dah pun berusia lah, kadang-kadang mengganggu pergerakan. Ada orang yang macam nak solat normal pun tak boleh, kena solat duduk dan sebagainya. Jadi permulaan berkaitan dengan sakit lutut ni, definisi sebenar. Silakan Dr. Nizlan. Okey, terima kasih. Sakit lutut ni sebenarnya siapa-siapa boleh kena. Tak semestinya orang tua saja. Even saya pun sekali sakit lutut. Even orang muda pun sakit lutut juga. Kita kena sekarang ni kita banyak tengok orang beriadah. Beriadah dan bersukan. Bagus, tapi kita kena berhati-hati. Sebab apa-apa sukan ataupun riadah yang berlebihan boleh menyebabkan sakit lutut. Dan bila kita dah mula berusia, lutut tu akan lebih sakit lah. So kita kena berhati-hati. So hari ini kita akan bincang apakah punca-punca sakit lutut. Seperti yang saya lihat di hospital saya, tak kira lelaki ataupun perempuan, mereka boleh dapat sakit lutut. Yang kes-kes yang saya akan tunjukkan nanti, saya banyak menghadapi pesakit-pesakit seperti yang ini di hospital saya. Dan saya akan tunjukkan beberapa slide lepas ni rawatan yang saya berikan kepada pesakit-pesakit. Contohnya inilah anterior cruciate ligament. Ligament cruciate depan di belah kiri itu yang normal, sebelah kanan tu yang dah tak normal, yang dah koyak. Dan sebelah kanan sekali itu adalah gambar selepas pembedahan. Jadi tapi tak semua kecederaan anterior cruciate ligament ini perlukan pembedahan. Jangan salah anggap sebab dia boleh dicegah sebenarnya. So kita akan bincang lebih pada pencegahan pada hari ini sebab I think kebanyakan rakyat kita lebih pada berminat untuk bersukan, tapi kita perlu cegah macam mana untuk tak cederakan lutut. Sebab kalau sakit lutut ni mungkin terbagi pada dua, ada yang acute dan juga ada yang kronik kan. Jadi yang acute ni macam kita dapat lihat kadang-kadang tiba-tiba je boleh berlaku. Sebelum ni tak ada sakit lutut pun kan, tiba-tiba je boleh berlaku, dan kronik ni dia makin lama makin memudaratkan kepada kita. Jadi adakah benar kalau anda kata kalau kita ni di usia yang muda, contohnya sekarang ni kita membuat kehidupan aktif seperti hiking, kita main sukan yang lasak, adakah disebabkan perkara itu akan menyebabkan kita sakit lutut di kemudian hari, ataupun waktu ketika kita 20-an, 30-an ni juga dah menunjukkan antara simptom-simptom sakit lutut tersebut? Cara pencegahannya adalah penting sebab kita perlu sebelum kita mula, maknanya walaupun kita masih muda, kita masih boleh kena sakit lutut, boleh cedera, jadi kena hati-hati. Sebelum mulakan aktiviti itu perlu melakukan regangan yang bagus, yang mencukupi lah. Kena membuat warm up, jangan terlalu cepat bersukan.
Sebab otot kita belum bersedia sebenarnya, ya. Kena bersedia, kena warm upkan otot tu sekurang-kurangnya 10-15 minit. Jangan terus masuk ke padang terus bersukan saja. Itu saya suruh pesan pada pesakit saya lah. Jadi kalau kita tak jaga ini, sama ada kita sakit masa tu, masa kita muda, ataupun kemudian bila kita tua kita akan sakit sebab kita tak jaga lutut kita. Ya, ramai yang pesakit macam tu. Jadi orang cakap apa nama, lutut dah haus kan. Jadi daripada kita muda ni lah untuk kita nak menjaga lutut kita ni. Okey, nak berbalik kepada Dr. Izwan lah, bercakap tentang pemulihan rawatan kepada mereka yang mungkin mengalami masalah sakit lutut ni. Tadi Prof ada sentuh tak semestinya kita harus melakukan pembedahan untuk merawat sakit lutut ni. Jadi untuk Dr. Izwan pula, bagaimana dari segi pemulihan sakit lutut ni? Okey, dari segi pemulihan sakit lutut ni kadang-kadang kita kena tengok, kita kena bahagikan daripada awal prevention, dan kemudian selepas ada sakit lutut tu kita mau kepada kita punya treatment, so macam mana. So kalau macam selalunya macam Prof Nislan cakap, kalau macam dia dah daripada awal kita dah start ada sakit lutut, so kita kena tengok jenis sukan apa yang sesuai untuk dia, jenis aktiviti yang macam mana sesuai untuk dia, dan juga kita kena tengok jenis kasut sukan yang macam mana yang sesuai untuk dia. So selalunya jenis kasut sukan yang jenis comfortable, yang and then dia punya, kita kata dia punya dalam tu dia ada shock absorption, and then dia ada firm heel supaya provide more stability dekat kita punya ankle. So itu semua jenis kasut yang sesuai untuk aktiviti kita. Dan kemudian tengok kalau macam dah start ada sakit lutut tu, kita tengok aktiviti yang macam mana yang sesuai untuk dia lah, sukan untuk dia. So selalunya maybe jenis yang tak memerlukan banyak kepada load kepada dia punya knee. So selalunya kita akan advise jenis sukan yang macam cycling ataupun swimming. Itu semua jenis sesuai untuk kalau dah start ada sakit lutut. Dan paling simple pun just brisk walk ataupun just slow jog. So then selain daripada itu juga seperti apa yang Prof cakap, perlukan ada regangan itu semua, dan juga perlu ada, bila start ada sakit lutut, perlukan ada strengthening, perlukan kuatkan otot kita ni semualah. Bercakap tentang regangan, kalau kita ni yang mungkin tidak ada asas dalam sukan ni, kadang-kadang regangan tu kita buat suka hati kita sahaja. Tapi kita perlukan step yang betul dan juga pemilihan kasut yang betul untuk kita nak kenal pasti sukan mana yang sesuai untuk tubuh badan kita kan. Betul lah kan, kalau kita ni mungkin mengalami masalah sakit lutut ni, kadang-kadang kita ni ambil gel letak saja kat kawasan lutut kan, tapi kita tak tahu sebenarnya keberkesanan untuk rawatan tersebut. Okey, nak kembali kepada Prof. Mungkin kita ni kadang nak bersukan, kita tak tahu kondisi badan kita ni bagaimana. Adakah kita ni mampu untuk membuat sesuatu sukan dan sebagainya. Bila mana yang kita perlu tahu yang lutut kita ni harus berhenti untuk bersukan? Mungkin dia ada orang cakap bila main bola tu dia ada keluar bunyi. Pop. Contoh ada mengalami masalah lutut. Tapi kalau kita ni yang buat sukan-sukan biasa ni, bila mana kita nak tahu yang kita ada masalah lutut ni? Nak suruh orang berhenti ni antara yang paling yang paling susah saya nak buat dekat klinik, sebab kebanyakan pesakit saya adalah muda-muda. Dia orang sangat aktif, ya. Jadi saya nak minta dia orang kata berhenti itu memang susah. Tapi mereka kalau katalah sakit itu berterusan, mereka perlu dapatkan rawatan lah, ya. Pemeriksaan perlu dibuat, dapatkan diagnosisnya dan dapatkan nasihat doktor. Biasanya saya akan minta mereka berehat seketika ataupun biar recovery. Macam tu. Gambar ni sekarang ialah gambar cushion lutut yang rosak. So selepas rawatan macam ni, mereka tak boleh terus bersukan. Mereka perlu melalui rehabilitasi. Tak boleh terus senyak lutut tu sebab nanti dia akan koyak balik lah. So kita boleh terus bersukan dan terus aktif dengan cara tukar sukan kita, ya. Contohnya pada low impact sports macam Dr. Izwan beritahu tadi, kita cadangkan secara berenang. Mereka boleh melakukan cycling, ya, siapa yang minat cycling. Siapa yang tak boleh cycle, dia boleh kan just even brisk walking, jalan yang laju. Itu untuk mencegah daripada kecederaan yang lebih teruk lah. Tapi nasihat saya adalah dapatkan rawatan, dapatkan tahu diagnosisnya apa, dan dapatkan nasihat doktor sama ada boleh teruskan atau tak. Ya, gitu. Okey, kena jumpa dengan yang pakar lah kan. Jadi kita kalau boleh tu, kalau kita ada masalah sakit lutut tu, kita tak nak tunggu sampai dah kronik, dah teruk, baru kita tak jumpa dengan doktor. Jadi untuk Dr. Izwan, apa mungkin nasihat yang nak diberikan kepada penonton? Anda kata kalau mereka ni mungkin ada mengalami masalah sakit lutut, kata orang tu nak mengelak, kata orang mengelak lebih bagus daripada benda tu dah berlaku. Silakan. Okey.
So pertama sekali kita kena tahu apa kita punya kondisi, apa kita punya condition lutut kita macam mana lah. Kalau time tengah sakit, so mungkin masa tu kita kena tukar kita punya aktiviti jenis yang macam mana. Kita kena tengok sukan jenis yang macam yang sesuai untuk kita. Dan preparation lah, maksudnya dari segi kita kena tengok dari segi equipment, apa shoes. Macam saya cakap tadi itulah, comfortable shoes yang ada shock absorption tu semua. Dan juga yang paling penting kena buat warm up jugalah. Warm up tu penting sebab kadang-kadang ada setengah orang tu dia terus skip warm up, dia terus main. Okey, dan juga kalau kita kena tengok faktor-faktor yang lain jugalah yang kita kata boleh contribute kepada knee injury. Contohnya kalau macam berat badan yang berlebihan tu pun boleh menyebabkan ataupun risk factor untuk menyebabkan knee injury. So yang tu pun kita kena kontrol jugalah. Cakap tentang berat badan ni sikit saya nak bagi tu info. Kalau anda naik 1 kilogram, ia akan memberikan tekanan 3 ke 4 kilogram kepada lutut anda. Itu kalau naik sekilo. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Mahdia Dr. Muhammad Nizlan Muhammad Nasir dan juga Dr. Izzuan Zuhrin Abdul Malik bercakap tentang sakit lutut ni. Jadi kita nak bersama dengan Anim di ujung sana. Silakan.